Okay, a tree. A tree is also a subgraph, but with the following properties. A simple graph without loops and multiple edges. There is no multiple edges. And all the vertices are connected, and each pair of vertices is connected by only one edge. Okay, take a look at this statement carefully. Dia kata all the vertices are connected. So kalau kita ada phantom vertex, maknanya dia tak connected to anything, then it is no longer a tree. Dia phantom, maknanya dia tiba-tiba ada saja. Tak ada mak, tak ada bapak, tiba-tiba ada. Maknanya pendatang haram lah. that is not a tree anymore. Dia mesti ada related to something. And dia kata each pair of vertices are connected by only one edge. Kalau ada dua vertex, dia kena ada satu sekali. Satu sahaja edge yang connected to it. Kalau ada multiple edge, dah tak boleh dah. It is not the tree anymore. Okay. Having said so, then the number of edges will be exactly the number of vertices minus 1. I can write it to be like this lah. Number of edges is exactly number of vertices minus 1. So kalau kita check ini saja pun kita dah tahu dah sama ada dia tree or not. Okay, but there is other conditions as well lah. Contohnya family tree is a tree. Contohnya family tree is a tree. This is father. This is mother. Okay, mother beranak, ada anak 3 orang. Nampak tu. Ini is a tree. Okay. Vertex ini dia connected to the vertex 1 and 2 dia connected by only one edge. Sama juga dengan 3, 4 and 5. 2 and 3 there's only one edge. 2 and 4 is only one edge. 2 and 3 is only one edge. So that is a tree. Family tree is a tree, of course. Okay. But once we link, example 3 and 4, dia bukan family tree dah tu. Macam mana boleh 3 and 4 boleh connected pun tak tahu lah. Okay. It's not possible. Kecuali macam anak-anak Nabi Adam lah. Anak-anak Nabi Adam ada adik-beradik yang kahwin kan. Anak Nabi Adam itu itu bukan tree tu. Sebab ada anak dia yang adik-beradik berkahwin. So, macam kita tak ada. Alright. Contoh lain. Okay, these two. Okay, the first one on the left. Kita tengok all the vertices are connected. Semuanya connected. A ada, B, C, D, E. Semuanya connected. Every pair of vertices is connected by only one edge. Ada satu dia tak ada multiple edge. Tak ada. Then, there are no loops or multiple edges. Dan dia ada 5 vertices and 4 edges. So, dia dah match dengan condition ini. Bilangan edges is 1 less than bilangan vertices. So this is a tree. This is a tree, Yang belah kanan ni, vertex B and vertex E are connected in 2 ways. Nampak ni? Vertex B and E are connected 2 ways. Satu directly like this, satu lagi dia go through a long loop. Bukan long edges lah. Dia go through 3 edges to connect to from B to E. Okay, so that is one factor that's saying that this is not the tree. Okay, so B is connected to E, and then B through C, through D, and through E. And also, kita ada 5 vertices dan ada 5 edges. Does not match with this requirement. So this is not a tree. Okay. Satu lagi tree contoh yang paling senang sekali, katakan kita ada 5 vertex 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is a tree. Ini a tree. Dia ada NV ada NV ada 5. NV is equal to 5 and NE is equal to 4. So this is also a tree. Apa lagi yang boleh kita cakap? 1, 2, 3,
4, 5. Contoh macam ni. 1, 2, 3. This is also a 3. Okay. NV is 5 and E is 4. This is also a 3. So dua-dua ni is a 3. Okay, any question? Tak ada cikgu. Faham? Okay, good. Contoh. Determine whether each of the following graph is a 3. Justify your answer. Okay, belah yang A ni, obviously it is not a 3. So, I'm going to say it's no. Warna merah lagi. Why? Satu, NV is equal to 6 but NE, number of edges is 7. Kita dah test itu, sepatutnya number of edges should be 5. Tapi ada 7 di sini. Terlebih 2. Satu lagi, cuba tengoklah, banyak-banyak sangat. There are too many roots. Q ke R ni ada banyak roots. Contohnya lah, Q boleh pergi R directly, boleh je pergi kat sini, boleh je pergi kat sana. So, you know, this is not a 3 lah. Untuk B, it is a 3. So, this is a yes. Kita boleh buat test. Number of vertices is equal to 6. Number of edges is equal to 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa 7 pula? 6 yang sini. 6. Terperanjat tengok tadi 7 dengan 5. So 6 and 5. Alright. And there are no loops, no multiple edges. All of the vertices are connected. Tak ada phantom vertex. So they're all connected. So this is 3. C is also a 3. Okay. And V, number of vertices is 6. Number of edges is 5. 1, 2, 3, 4, 5. And all of the vertices are connected. They are all connected. Cikgu, Yeah. 3 ni dia punya number of vertices, dia punya vertices tu connected but only one vertices vertex ya? Can you repeat? Lost. 3 ni maksudnya dia one vertex can only connect with one vertex, dia takkan connect dengan ada lain vertex? yang lain. Boleh. Dia boleh connect pada two vertices. Boleh. Macam ni saya lukis bawah ni kan. This is a 3. This is a 3. Even if I have another one here, it's still a 3. Dia yang tak boleh ada multiple apa tu kata edges, ataupun dia tak boleh ada cantum kat sini. Okey, dia tak boleh ada cantum lagi dah. Boleh faham? Okay. Itu maksud dia. So one vertex can be connected to more than 2 vertices. Boleh connect tau pada more than 2 vertices. Can connect to 3 or 4 or 5 or 6 vertices, no problem. Just that must not have any multiple edges. Tak boleh ada dia punya kawan dia pun connected like that, tak boleh. Untuk kita, level kita sekarang ni, mungkin kita tak faham kenapa we ever need a 3. Tapi once kita dah progress lebih jauh daripada topik ini, network in graph theory ni, buat programming, then we know the significance of a 3. Sekarang ni untuk peringkat SPM ni, kita accept saja. A 3 ini dia punya definition dia. Okay. So as of learning process kan, kita rasa macam tak cukup lah. Kenapa lah dia orang nak cerita pasal 3 ni? Tak relevan pun pada topik. Contohnya, kita rasa macam tak relevan, sebenarnya relevan. Hanya kita tak cover sahaja lagi kenapa relevannya 3 ni. Alright, the last one, soalan D. Is it a 3? Okay, kalau kita tengok, well, the short answer is no. This is not a 3. Kalau kita tengok vertex, ada berapa? Ada 6. Number of edges ada berapa situ? 1, 2, 3, 4. Sepatutnya ada 5, tapi ada 4.
Ya ke? 1, 2, 3, 4. Dan kenapa lagi satu dia tak boleh dia bukan satu tree? Because of vertex RT tu. Vertex RT is not connected with the rest of the network. Dia macam terasing. RT ni terasing daripada yang lain. It's not connected. So this is not the tree. Okay, so it's not the tree. So itu sebab dia. Okay, any more questions? Okay, just gonna put there. RT not connected with the rest of the vertices. There you go. Okay, if there is no question, let me just move forward. Example 11. Okay. Draw a tree for the following information given. Ini quite subjektif lah. Macam kita pernah buat drawing graph kelas yang terakhir. Memang very subjektif. There could be different types of graph that we can do from this information. Okay, contohnya dia kata draw a tree for the following information. A, dia nak 6 vertices. So kalau kita nak buat tree, dia must have 5 edges. So I can draw quite a number of them lah. Okay. For example, let me put this. Ini ada 6 vertices kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada 5 edges. So this is a tree. Saya juga boleh buat macam ni. Connected like that. Boleh juga. Ini pun a tree juga. Apa lagi contoh dia? Kita buat 6 vertices. Okay, cukup. Okay, boleh buat macam ni. Ini pun a tree juga. Kalau saya minta korang lukis pun mesti korang boleh lukis macam-macam lagi cara, macam-macam jenis lagi. Okey, itu A. B pula. 8 vertices bermakna mesti ada 7 edges. Alright. So saya boleh lukis ini banyak 8 So saya boleh lukis saja, tak kisah macam mana pun bentuk dia. Yang pentingnya all the vertex are connected and ada 7 edges. I can do like this. Ini pun tree juga ni. I can modify it. Sorry, saya punya diagram ni tak cantik. Mungkin saya buat macam ni. Macam ni boleh. Macam tu boleh. Macam tu boleh. Macam ni. Boleh lagi. Boleh juga. Jangan dia pergi sambung macam ni pula. Bila sambung satu lagi link kat situ dah tak boleh. Okay. So berapa banyak edges? Ada 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Question C pula. Dia bagi tu 4 edges. So we must have 5 vertices. So lukislah 5 vertices. Macam mana kita nak lukis? Boleh buat macam ni. Boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Okay. Subjektif ya. As long as semua syarat-syarat untuk a tree tu is met lah. Soalan D. 9 edges, so we must have 10 vertices. Ni banyak lah. Banyak ni mula malas nak melukis. Berapa dah? 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah banyaknya. Connect lah. Ikut lagu mana. Sekejap. Boleh. Boleh macam ni. Boleh belakang macam tu. Ini still a tree juga. Ada macam-macam cara lah kan nak lukis. Okay. Dia tidak pun dia menepati semua syarat-syarat untuk a tree. Any question?
ada cikgu, faham? Alright, move. Lagi. Example 12. Ada banyak example sebelum kita buat latihan. Example 12. Draw two trees based on the graph given below. Okay, A and B, they are both not a tree. Both of them are not a tree. Tapi kita cuba modify lah. Tengok belah A ni, kita lukis dia punya subgraph tapi a tree. Maintain dia punya lokasi dia. Okay, ada 5 vertices, kita kena ada 4 edges. So kita boleh kita guna dawak lain lah, merah. Ni kita boleh tukar. Kita buang yang ni kita tak mau. Okay, kita nak buat dia jadi 3. Ni boleh. Okay, tengok berapa banyak edges, 1, 2, 3, 4. Ini semua boleh. Semua jadi 3 dah. So I can draw another one. Can draw another one. Relative position are all the same. Macam mana nak lukis kali ni? Maintain sini boleh, sini boleh, sini boleh, situ boleh. Ini pun a tree juga. Okay, let's do the question B. And let's maintain all the vertices. Dia punya relative location dia pun sama. Okay, lebih kurang. Okay, the original diagram is not a tree. Let's turn it into a tree. Eliminating something that is not necessary. For example, I want to cut this one out. Take these two out. Boleh dapat jadi. Ini satu. Pergi situ. Pergi sini. Okay, saya discard this one also. Then I have a tree. Okay, let's do another one. Dia minta 2. Do another one. Okay, mana satu kita nak cut out? I can, jangan senang sekali, I can cut out everything that's outer of it. Ini pun boleh juga. Kita connect macam tu, jadi macam star. This is a tree as well. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Cikgu boleh tak cikgu tunjuk balik syarat untuk graph tree. Yang the first slide tadi dot tree. Macam the first slide, yang mana satu? Yang slide yang ada information tu. Yang ini ke? Before that. Yang ni. Yang ini? Kenapa you nak copy ke apa? Okay. Dah. Dah okay? Alright. Dah. Okay. You nak capture screen Alright. Okay, example 13. Anyhow, note ni saya akan hantar balik dalam group So sebenarnya tak perlulah nak capture screen ke apa ke, sebab saya akan hantar juga ni nanti. The following diagram shows an undirected weighted graph. Draw a tree with a minimum total weight. Minimum total weight. Maknanya kita kena eliminate some. Dia nak minimum weight. Minimum total weight. So macam mana kita nak buat? Kita boleh cari mana satu yang paling tinggi Paling tinggi 25 lah, mungkin ada lagi lah. Cuba tengok, kita ada berapa banyak number of vertices. NV ada berapa? NV is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. So, NE to be qualified as a tree has to be 4. Patut ada 4. Tapi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita kena cut out 3 Kita kena keluarkan 3 daripada sini. So kita pilih 3 yang paling besar lah. Okay, mana dia lagi? 25 is the highest one, the highest weight. 20, the second one. What else? 17, 19. Okay, let's try that one. Let's just take out all the 3 biggest, the highest weight. What will we have? Ya, here ke sini, P, Q, T,
RS. Apa jadi? 25 dengan 10 dah tak ada dah. Dia jadi macam ni. Jadi macam ni. Oh, tak boleh. Tak boleh. Yang ni tak, this is not the tree. Kalau kita buang yang mana bulat merah tu kan, kita dah ada satu phantom tree. Dan somehow, kat sini, apa nama, dia jadi satu round. Dia tak boleh. This is not the right way to draw a tree. So, kita kena revise balik kita punya list. Mana yang kita nak, antara 25 dengan 19 ni kita kena buang satu saja. Kita tak boleh buang dua-duanya sekali. So, of course kita akan buang 25 lah. Sebab 25 it has the highest weight. The highest weight. Okay, let's throw it out. Mana lagi? Kena masukkan 5 vertices ke? Kalau buat 3 vertices tak boleh? Ya boleh. Boleh juga tu. Dan soalan ni pun dia tak cerita pun kena nak berapa banyak kan vertex kan. Okey lah, tak apalah. Kita anggaplah dia suruh retain semua vertex. Anggaplah soalan ni suruh kita retain semua vertex. Okey, anggaplah. Sebab soalan ni tak beritahu tapi kita anggap. Okey, jadi 19 kita tak boleh buang. Kita boleh buang 20. The next highest is 17 lah, I guess. Yalah, mana ada lagi yang lebih tinggi daripada 17 except 19. 19 we cannot throw away. 19 we cannot throw away. So, let's redo. Yang first choice tadi tak boleh So, that is going to be macam tu, macam ni. Oh, jadi bentuk star terus. Jadi bentuk star. Okey lah tu. So, kita ada 10, 12, 14, 19. P, Q, R, S. Yes. Okey. Total weight berapa ni? Total weight is going to be, campur semuanya. 10, tambah 12, tambah 14, tambah 19. Berapa? 22? 55. 55? Okay, thank you. So, itulah dia. Itulah cara dia ya. Ada apa-apa soalan tak sini? No questions ya? No, cikgu. Alright, let's go. Latihan. Number 1, determine whether the given diagram is a subgraph of graph G. Okay, remember subgraph? Graph G we are referring to is this one. Okay, together now Let's take a look at diagram 1. Do you think this is a subgraph or not a subgraph? Diagram 1. Yes, it is a subgraph. Okay, so Aimi says yes. Ada yang tak setuju tak? Tak ada. Okay, Zaris kata, Zaris pun setuju is yes. Syafi macam mana? Is this a subgraph? Syafi, you still there? Tak dengar suara. Okay, Siti, Suraya. A subgraph So, diagram 1 is subgraph or not a subgraph? Siti Sufia. Yes. Yes, okay, alright. Betul lah tu. Okay, diagram 2. Is this a subgraph? Yes. Yes, also. Yes. Dia ada satu vertex je, R je. So, obviously this is subgraph. Okay. Obviously subgraph. So, senang sangat lah. Okay, diagram 3. Yes. Okay, yang lain macam mana? Setuju tak? PQR ni? Dia shoot je. Setuju. Okay, Oh, Zaris cikgu, setuju. subgraph dia boleh tak ada edges lah? Boleh? Boleh. Boleh. Good question. Memang boleh. Macam diagram tu pun R saja kan, vertex tak ada langsung kan? PQR tak ada vertex langsung, memang subgraph juga. As long as dia punya dia memang sebahagian daripada graf G lah. Okay, definition dia semua betul. Okay, graph 4 pula. It is a subgraph.
Yes. Sufia, Siti Sufia said yes. Yang lain okey tak? Yes. Yes. Ya, Setuju. ya betul. Ya, semuanya betul. E2 pun sama. Okay, diagram 5. Is it a subgraph? No. No. Kenapa tu? Sebab dia E4 bukan E1. Exactly, ini silapnya. Okay, the edge connecting P and Q is E1, bukan E4. Okay, so tak boleh. Okay, diagram 6. No. No? Kenapa? Sebab dia E1 bukan E2. Ya, dia punya loop dia E1. Kat sini E2. Jadi, it's not a subgraph. Okay, good. Diagram 7. No. Kenapa? Sebab dia punya tu ada E4 tu jadi kat E3. Lepas tu E2 jadi E3. Ya, dua ni salah Okay, good. Diagram 8. Yes. Yes. Yang lain macam mana? Diagram 8 ni betul ke? Yes, betul ke subgraph? Sekejap aku. Okay, it is a subgraph. Saya pun setuju. Sebab sama kan? Syafi macam mana Syafi? Tak dengar suara lah Syafi. Tak dengar suara. Ada masalah dengan mikrofon ke? Okay, diagram 9. No. No. Kenapa? Sebab dia terbalikkan Q dengan P. Yes. Dia P, Q dengan P dah terbalik Tak sama lah, bukan subgraph lah. Ini memang a different graph altogether. Diagram 10. Ini saya tak pasti cikgu. Tak pasti. Okay, Siti Sufia kata tak pasti. Yang lain ada yang pasti? Saya rasa ya. Sebab dia punya kedudukan tak berubah. Cuma dia punya kedudukan je berubah. Cuma tapi edges, vertices semua sama. Okay. Menarik tu. Saya rasa kejap cikgu. Alamak. Kejap. Ada kata no, ada kata yes untuk soalan diagram 10 ni. Saya rasa yes kot. Tak kot. Sebab dia kena original position. Itu pun satu juga. Dia kata kena original position. Okay. Kalau kita ikut skema buku teks, dia kata no. Okay, skema buku teks lah ni dia kata no Tapi saya somehow agree juga dengan apa Zarif cakap tadi ke. Zarif cakap sebab location tak betul kan. Tapi ni Aimi kata dia walaupun location tak sama, tapi kedudukan dia dia interconnectedness is the same. So sebenarnya untuk diagram 10 ni saya sendiri pun tak apa nak pasti sangat kan. Yes, betul dalam satu syarat dia kan, dia kata apa? Mana dia? Subgraph tadi mana dia? Dia kata must be redrawn without changing the original positions. Without changing original position statement kat sini. Without changing the original position. So dia punya position dah bertukar tau. So most likely that is not jauhnya pergi. Sekejap Most likely that is not a subgraph. Most likely it's not a subgraph. But now it is still quite subjective. Let's say I'm going to take a graph G again. Let's say I'm going to take a graph G again. I'm going to copy it. Okay, I'm going to put here. I'm going to put it here. Katakanlah kita tengok graph ni from sekarang kita tengok from below. Kalaulah saya just tukarkan macam ni saja, kita tengok from the top. Dia nampak sama je. Dia nampak sama. Walaupun huruf dia terbalik lah. Tapi kalau dia mirror je ke dia nampak sama. Kalau kita rotate dia tak sama pun. Yang Zarif, you bring up a good point. Kalau dia rotate sepatutnya sama lah. Sepatutnya kalau tapi kalau rotate tak sama cikgu sebab nanti Q tu dekat tempat R. Yalah, betul lah.
Mana pula? Kalau mirror yang dia Kalau mirror, kalau mirror yes. Kalau rotate dia macam is still a subgraph. Kalau rotate betul tak Zaris? What do you think? Kalau rotate dia still subgraph kan? Oh no, of course no. Dia dah terbalik ya. Dia macam mirror ya. I see what you dia mean. kena mirror baru dia subgraph. Dia jadi mirror. I see. Kecuali kalau kita terbalikkan dia jadi macam ni. Ini baru betul. Yes. Okay, you brought a good point, Zaris. Very good, very good. Okay, saya pun tadi wonder juga kenapa ini bukan. So now, okay, now you told me. Thank you. Okay. So diagram tan is not considered a subgraph lah ni. It's not anymore. Okay. Kalau you rotate it, dia jadi sama is okay. Tapi ini like a mirror image of your rotation. Okay. So ini ada implication dia tau. Okay, ini kata location not the same, positions change. Positions has changed. Ini satu point. Second point is that if rotated, then it's a mirror image. Mirror image of rotation. Macam tu. Mirror image of rotation. Okay. So itu disebabkan dia bukan subgraph. Kalau setakat rotation dia saja, kalau setakat rotate saja dia pada saya lah dia masih lagi subgraph. Macam kita tengok map kita punya LRT LRT dekat KL, LRT atau MRT. Kita tengok satu muka surat ni dia punya network. Kalau kita terbalik pun it's still the same diagram, kan? Terbalik lagu mana pun it's still the same diagram. So it is the same network. Tapi when you flip it over, you sengaja terbalik kan, then semua dah jadi haywire. Nanti you pergi naik LRT, you nak pergi Shah Alam, you end up dengan LRT mana LRT belum siap lagi Shah Alam naik KTM ke Shah Alam. Somehow you pergi end up in Rawang. Sebab dah salah sebab you ada flip. You have got a flip version of the network of KTM commuter punya rail network Jadi itu perbincangan yang baiklah. Very good. Kok ada apa-apa soalan sini? Tak ada cikgu. Tak ada je so far. Alright, good. Okay, last diagram 11. What do you think? Is that a mirror image? Is that a mirror image pula? Is that the subgraph? Yes. It is, yeah. It is the exact copy, exactly the same. So it is. This is a subgraph. Okay, good job everyone. Alright, next one. Next question. This one. Okay, this is about drawing 5 subgraph. Why don't we do this as homework? Sebab saya tak mau spend kat sini, dia ambil masa. Okay, just do it for fun and post dalam group lah. Lukis saja 5 subgraph for each graph Lukis saja. So that is homework. I don't want to do it now. Dia ambil masa. Question 3. Ini kita buat sekarang. Identify whether it is a tree or not a tree for the following diagrams. A. Is diagram A a tree or not? What do you think? Not a tree. No. Dua orang kata no. Syafi? Aimi? I don't think it is sebab no, it is not. It is not also. No Kita satu test ni kita boleh buat count number of vertices is 4 and number of edges is also 4. Tak boleh sebab dia should be less. It should be one less the number of vertices. Patutnya ada 3 saja. So this is a no. Okay, no. Not a 3. B pula, is it a 3? No kan cikgu. Okay. No. Okay, banyak no dah cakap ni. Yang lain? No sir. No. No Sebab boleh connect dengan sebab one vertex dia connected dengan banyak. Yes, betul. Dia boleh go round and round banyak round situ. And the number of edges pun melebihi daripada 5. Okay. So this is also a no.
And V is 6 and E berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terlebih 2. Okay, robot C. Is C a 3 or not a 3? Yes kot cikgu. Yes. Yes, ya. Yang lain? Yes it is. Sekejap cikgu nak tengok. Okay, sure, no problem. Berapa banyak vertices tu? 9. Vertices ada 9. Lepas tu edges Edges? ada 8. 8. 8. Match. Okay, bagus. So, Aimee, what do you think? Is this a 3 or not a 3? Yes, it's a 3. It is a 3, ya. Dia tak ada looping, dia tak ada multiple edges. Semua vertex pun connected. Nak tanya kalau dia ada dia punya requirement lengkap lah kan. So dia punya vertices ada 9, edges ada 8 kan. Okay, tapi dia ada 2 syarat kan. Satu, the vertex dia akan ada satu way je kan nak connect dengan another vertex. Yes, betul. So my question is, kalau syarat first dia lengkap, which is in this case dia ada 9 vertices tapi dia ada 8 edges, okay? So adakah kita kena check the second syarat ataupun memang kalau the first syarat dah lengkap, dia basically dah memang betul. Alright. Good question. Saya kurang pasti, tapi saya rasa kalaulah kita tengok bilangan vertex dia 9, edges pun 8, then it is safe to say that it is a 3. Sebab apa? Sebab katakanlah kita nak connect tempat lain lah kan. Kita nak bagi dia jadi 8 juga, tapi dia tak menepi syarat. Ada tak cara dia? Macam mana kita nak buat ini ada 9 vertex. Macam mana kita nak ubah C ni supaya dia bukan jadi 3 while maintaining number of edges dia 8? Ada tak cara? Cuba fikir saja. Ada tak cara dia? Macam tak ada aja. Katakan saya tambah sini, saya buang kat situ. Still a 3. Katakan sengaja saya nak buat loop. Saya ada buat loop kat sini katakan. Kemudian saya buang kat sini. Okay, cuba tengok sini ya, Aimee. Sekarang ni saya buang kat situ, dia jadi macam mana? Good question lah Aimee sebenarnya tu. Sekejap. Ada 3 kat situ. Okay, saya lukis dia punya edge dia warna merah bagi nampak betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kalau kita check betul NV, ni biru lah. NV ada 9, NE ada 8. Tapi ni bukan a 3 sebab ada satu sebab ada loop, bukan loop lah, tapi dia ada multiple way connecting 3 of the vertices dan ada juga phantom vertex kat sini. Tapi number of edges is 8. It match. Ini match. Tapi diagram dia ada syarat lain yang dia tak match. So tidak semestinya Okay, Aimee, does that answer your question? Yes. Yes, answer. Betul ke? Betul. Okay. Dia prove my theory lah yang Kita masih kena check jugalah Number averages is still one less than number of vertex. Tapi kita kena still check yang lain. Tidak ada phantom vertex, tidak ada multiple ways lah, multiple edges and so on. Okay, D pula. Is that a 3 or not? No. Okay, kita tengok number of vertex is 4. Number of edges is 4 juga. Right, so this is no. No, yeah. Not a 3.
Okay, any question here? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay. Next question. Okay, this involve drawing. Draw a tree based on the given information. Okay, yang ni, I think I probably want to handle one or two of these as a project during the class now. Kita dah buat sekarang. Yang hanya untuk stimulate our brain lah. Okay, cuba buat A dulu. A. Buat A dulu. Draw a tree based on the 7 vertices. Kemudian share dekat group. Make sure that it is a tree. Ada kertas, ada pen, lukiskan, kemudian snap a photo. Okay, Aimi dan Ta. Okay, 7 vertices. Okay, good. This is the tree. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, good. Zari Sufia, very good. Ya. Okay, Siti Sufia. Ya ini, okay. Kita tengok sini. Ini gambar rajah ni ada masalah sikit. Ini bukan the tree. Sebab kita tengok ada 3 vertex kat sini, dia connected in a loop. Okay, kalau kita kira number of edges pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia sepatutnya ada 6. So this is not the tree. Okay, Siti Sufia. Ya. Cikgu saya excited. Okay, delete satu edge. Pilih yang mana-mana pun. Buang yang ni ikut yang bawah ni. Yang ni buang ni okey lah, cantik lah. Syafi? Dia dah hantar ke saya. Dan tak? Oh ni dia. Okay. Oh, zigzag. Ni boleh juga. Okay. Let me do mine. Nampak bagi interesting tak? Sebab semuanya satu arah saja. 7. Buat macam tu lah. 7 semua tu kan. Saya buat warna merah. Sini. Ni boleh juga ni. Itu boleh juga. Itu tree juga tu. Ellie tak adalah macam ular, macam cacing kan. This is the tree. Dia tak ada looping. Okay, ada apa lagi? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada saja. Okey je. Alright. So yang lain tu treat that as a homework lah. Do it for fun. Okay. Alright. Soalan seterusnya 65. Draw 2 trees based on the given graph. Okay, ini saya nak kau buat. Okay. Buat A dulu ya. Lukis 2 trees based on the given graph. Ada 4 vertices. Kita gunakan semua edges yang sedia ada ni, kita eliminate a few saja supaya dia jadi a tree. Eliminate a few. Cikgu lupa nak tanya, tree ni semua edges dia takkan connected, semua vertices dia takkan connected dengan each other kan? Dia bukan connected to each other semua sekali, tak ada. Dia boleh connect to apa? Dia kalau connect to everything boleh juga, tapi syaratnya satu saja. Contoh macam ni vertex yang tengah tu connected to all of them. Tapi yang ini dia connect pada yang tengah saja. Yang ini pun connect yang tengah saja. Dia yang penting dia tak ada looping. Dia tak ada multiple edges. Dan tak ada phantom vertex. Itulah. Macam ni okey. Okey. Faham je. Kalau saya nak ubah, saya boleh ubah macam ni. Saya delete yang tu, saya connect kat sini. Itu boleh. It's still a tree. Kalau saya nak ubah lagi, saya delete yang tu, saya sambung yang ni. Still a tree. Okay. So you take diagram A tu, eliminate whatever that's not necessary, make it a tree. Hantar dekat group. Okay, ya. Alright.
Okay, good. Good, yes. Good job. Alright, betul. Syafi betul, Yaya betul. Aimi, this is not. Ini bukan. This is not 3. Tahu tak kenapa Aimi ini bukan 3? Saya rasa sebab satu edge kurang. Ya, satu edge kurang. Kemudian tengok dia ada 2 pair of vertices yang not connected. Sorry? Cuba tengok sini Okay, I try to draw this Your diagram looks like this. Okay, your diagram looks like this. Macam tu kan. Katakanlah saya namakan dia punya vertex ni Allahu Akbar, kenapa jadi macam tu? Mana dia? Katakanlah ini A, B, C, D. Cuba tengok BD dengan AC, there is no connection at all. Nampak tak? They are like exist 2 networks dalam satu diagram. 2 separate network dalam satu diagram. NV ada 4. And E ada 2. Kita kena tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi dia akan jadi 3. So this diagram is not the 3. Katakanlah saya tambah dekat sini. Okay, this is now a 3. But now semua vertex ni connected. Ada jalan dia nak pergi daripada A ke B ke C ke D, ada jalan dia. This is connected now. We just need to understand that yang dekat cross ini, yang tengah-tengah tu, it is not connected now. It is not connected. Like satu dia jalan ikut bawah, satu lagi jalan ikut atas. It is not connected kat situ. Nampak macam connected tapi no, it's not. Kena ada satu node di situ, kena ada satu vertex kat situ baru dia connected. Otherwise it's not connected. Oh, dia kena make sure semua vertices tu boleh ada jalan nak pergi. Lah. Ada jalan nak pergi ke H1. Yes, ada kena ada jalan. Macam saya dekat bandar D kan, saya nak pergi bandar A, oh tak ada jalan. Tu tak boleh. Dia mesti ada jalan. Okay? Ya, ini hantar. Ni okey. Ni okey. Ini Zaris Sofia. Okey, ini okey. Ini boleh juga. Okey, good. Okey, try buat B pula. Ada berapa vertex tu? 1 2 3 4 5 6. Apa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, dah 11 banyaknya. Kena buang 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. Kena buang 5. So choose carefully Kena buang 5. Okay, Zaris. Okay. Zaris, try to make sure that all the location of the vertex are still the same. Okay, macam Amy buat ni, macam Amy buat ni betul. Okay, retain all the locations of the vertices. Retain all the location. Jangan jumble it up to a different location Alright. Okay. So good job Amy, betul ni. Ya. Okay. 1 2 3 4 5. Betul ya. Okay, good. Good job. Syafi. Alright. Alright, betul Zaris. Very good. Okay, Syafi punya. Wah, very creative. Okay, good. Yes. 1 2 3 4 5. Yes, betul Syafi, very good. Okay, Zaris ni macam anchor. Anchor yang apa tu? Sauh pada kapal. Alright, very nice. Okay, kita teruskan.
Ada apa-apa nak tanya tak sini? Tak ada. Tak ada cikgu. Okay, boleh faham ya? Okay. Soalan 6. The diagram on the right shows an undirected weighted graph. Draw a tree with a minimum total weight. Ini cuba buat ni. Kita ada dalam masa 15 minit lagi. Kita cuba selesaikan soalan 6 ni. And what is the minimum total weight? Cuba buat ni. Draw a diagram. Make sure that the relative position of all of the vertices are still the same. Jangan jumble it up. Just eliminate the unnecessary edges to maintain minimum total weight. Cikgu nak tanya, dia memang kena kalau vertices ada 7, memang number of edges memang wajib 6. Ya, betul. Okay. Oh, sebab kalau tak buat macam tu nanti the whole graph tak connected. Nanti mesti ada something wrongnya. Dia terlebih connection ataupun terkurang. Ataupun dia ada vertex yang tak connected at all. Faham? Cikgu, saya punya minimum total weight tu 124. Tapi saya tak tahu betul ke tak. Ada lagi kurang, cik. 124 Tapi saya baru try satu sebab saya try paling saya rasa sikit. Try lagi lah. Nanti dah siap diagram hantar lah. Ni cikgu. Kita nak tengok. Cikgu, sorry kita. Yaya dapat apa tadi, Yaya? 124. 124. Oh, sama. Saya cuma dapat 124. Okay. Okay, ya. Okay. Alright, good. 24, 20, 32, 18, 30. 124. Okay, very good. Ya. Okay, Zaris punya sama saja. Sama saja, ya betul. 124 juga. Okay, good. Okay, Aimi dengan Syafi tolong Sekejap cikgu. Kita kena quickly identify sebab sekarang ni number of edges ada 9. Kita sebenarnya nak 5 saja. Kena buang 4. Kena buang 4. So the first thing to do maybe kita try dulu, kita eliminate lah, kita identify 4 yang tertinggi. 42. 38. 36. Apa lagi? 34 kot. Nampak macam okey lah tu. Macam tu saja. Buang yang tertinggi je. Saya dapat 94. Wah, dapat 94. Tolong hantar gambar. Sekejap, saya rasa sekejap. Oh, lebih kurang daripada 124 tu. Okay, Syafi. Dapat 124 ke? Yes, okay. Syafi dapat 124 Sama lah macam Yaya dengan Zaris. Ya, sama saja. Okay. 124 tu kira betul lah tu. Kalau ada 94 tu nak pelik sikit lah. Okay, Aimi, try tengok. Cikgu tak apalah, saya tak rasa lah saya betul. Cuba tunjuk gambar rajah ni macam mana rupanya. Tak, okay, saya buat Q pergi P, lepas tu pergi U, lepas tu pergi S, lepas tu pergi R, lepas tu pergi T. Tapi saya rasa salah lah sebab saya tambah 24, tambah 20, tambah 32, tambah 18. Sebenarnya saya kena tambah lagi 32.
32 tu lagi. Guna calculator. So macam mana Aimi dapat ke lagi? Tak lagi? Dah lah, dapat 124. 124 kan? Okay lah, betul tu. Ni sama lah dengan saya punya ni pun. Tambah 20, tambah 32, tambah 18, tambah 30. 124. 124. Okay, Aimi dah hantar dah. Yeah, exactly the same ya. Exactly the same dengan semua orang pun. Semua orang sama. Okay, good. Sekarang dah pukul berapa? Sekarang, okay, ada lagi sedikit masa. 7 minit lagi. Apa kita nak buat? Tak apa, kita pergi go straight ke example dan seterusnya ya. Okay, ini application. Application kepada network graph dalam the real world punya situation. Oops, what did I do? Sekejap this one. Example 14, taken from the textbooks. Mr. Voon and his family plan to visit historical places in Melaka. Historical places, satu saja dekat nak pergi. Dia nak pergi ke Alpha Mesa saja. So this is one, bukan places, tapi one historical place in Melaka. The map shows 3 alternative routes with the distances and estimated time needed to travel from Tangkak to A Formosa, Melaka. Assume P ni apa? P. Okay, maknanya ini P lah ni. Yang ini P, 46.3 km route. Q is 50. This is Q, 50.2. And R is 53.3. That is R. So P, Q and R ni is the edge lah. Is the edge. Okay. So Tangkak and A Formosa, let's say that is a vertices. Tangkak and A Formosa A. So 2 vertices. There are 3 ways to connect Tangkak and A Formosa, according to route P, Q and route R. So 3 edges. In your opinion, why does route P take longest time compared to the other routes, even though route P is the shortest routes? Okay, tengok This is a weighted graph. This is a weighted graph, yeah. As you can see, route P, the weight of the route P, let's say I'm gonna put WP, yeah, is 46.3. The weight for route Q is 50.2 and the weight of route R is 53.3. Tetapi cuba tengok masa dia. Masa dia siap jadi warna merah lagi. 1 hour 18 minutes. While the other two is 1 hour 2 minutes. So kenapa? Oh, ini soalan subjektif ni. Not really a maths question, but it's a very subjective question. Cikgu, sebab P kan dia lalu macam, I assume biru is town lah. So yes, town kan banyak kereta. So bila banyak kereta, you kena match orang lain yang speed. Lepas ada like, I assume ada toll along the way. So kena beratur lagi. Okay, betul lah tu. This is a very subjective punya question.
not much of a mathematics question. I hope this type of question do not come out in your SPM examination lah. Ya betul, apa yang Aimi cakap tu memang betul. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi Bandar Melaka tahulah, especially musim cuti sekolah. Jalan ini sangat-sangat teruk jamnya, masya-Allah. Dulu saya pergi dengan anak-anak saya pergi Formosa lah. Jalan ni sangat teruk jamnya. Janganlah pergi time itu, Janganlah pergi jalan itu time cuti sekolah. Tu apa cikgu? Highway ke cikgu? Yang belah sini highway. Ini North South Highway plus highway. Tetapi bila kita keluar daripada highway saja nak pergi town tu, dahsyat jalan dia. Jam teruk sangat. Try lah nanti. Sekarang saya dah tak mau pergi dah Melaka time cuti sekolah. Kalau nak pergi biarlah time cuti Selangor, Sultan Selangor punya birthday pergi sana. Maknanya Melaka tak cuti, orang Selangor saja cuti. Boleh pergi. Okey? Jadi itulah apa yang Aimi jawab tadi, betul lah. But yet again, doesn't sound like a mathematics question. It is a very subjective question. Hanya orang yang dah kenal Bandar Melaka saja yang tahu yang betapa jamnya Melaka waktu cuti sekolah. Okey, ada apa soalan kat sini? Tak ada cikgu. So ini hanyalah satu aplikasi saja untuk network graph. Kena aplikasi ada banyak lah. Ini satu aplikasi untuk navigation. Kalau kita guna GPS navigation application, contohnya Waze atau Google Map, dia akan kira, selalunya dia akan kira jalan mana yang masa paling cepat sampai ke sana. So if you are driving, make sure you use Waze ataupun Google Map, and you will get there the fastest time possible. Okay, the fastest time possible, insyaAllah. Okay, next example. The table below shows the data of 6 pupils and the games that they like. Represent the information in the form of a network. Okay, ini juga satu benda yang sangat-sangat subjektif. Sangat-sangat subjektif. Sebenarnya saya dah tengok material ni tadi dan saya senai geleng kepala dengan skema jawapannya. Tetapi itulah dia. Dia suruh kita lukis gambar graph of the network. Dan graph dia can be in numerous ways. Saya tunjukkan bagaimana skema jawapan buku sekolah dulu ya. Alhamdulillah. So dalam skema jawapan buku teks korang, dia kata let the vertices be the games. Iaitu apa the games dia? Dia ada badminton, chess, football, sepak takraw. Banyak betul ni. Chess ada dah. Chess, football, netball, apa lagi? Volleyball. So ada berapa banyak vertex sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah, ada 6. Okay. So NV is equal to 6. And the pupils here are the edges. Yang line tu edges. E is going to be Edmund, Azwan, Rajan, Aina, Maria, and Jenny. So number of edges are also 6. Yeah. So kita bolehlah lukis kata kalau ini chess. Banyak ni nak tulis ni. Football, FB cukup lah football. Sepak takraw, sepak takraw T, ST cukup. Badminton, B sudah. Netball, NB, netball. And volleyball, VB. Okay. Kita lukis dia punya vertex. Vertex dia, siapa yang like chess dengan football? Chess dengan football. Rajan dengan Rajan. Rajan seorang saja Yang like Bush.
Ni ada lagi chess. Rajan, Edmund pun suka chess juga. Aina pun suka juga. Chess dengan football. Kalau we talking about chess dengan football, hanya Rajan seorang saja. Dia suka dua-duanya sekali. Chess dengan football. So let's take a look at chess and badminton. Siapa yang suka chess and badminton? Ada Edmund. So look at Edmund kat sini. Alright. Football sepak takraw. Football sepak takraw. Mana dia football? Football sepak takraw kat sini. Ada Azwan. Chess netball. Chess dengan netball kat sini. So that is Aina. Badminton netball. Okay, so that is Maria. And lastly netball volleyball. Netball volleyball ada seorang saja, Jenny. So itu skema dalam buku teks. Okay, semua orang boleh faham tu? Boleh. Boleh cikgu? Ada apa-apa komen tak? Ada apa-apa nak tanya? Terus, Patutnya saya salah kan jadual tu. dah buat cikgu. Aimi, apa soalan dia, Aimi? Saya dah buat. So, saya hantar. Okay, Syafiq punya komen dia kata salah. Salah jawapan dia. Okay, yes and no. Saya punya komen. Saya nak tanya. Ya, kenapa kita sure game tu is the vertices? Boleh je jadi game tu adjust kan? Kenapa kita tak buat game adjust? Kenapa kita buat people tu yang adjust? Okay, good question. That was from siapa yang tanya tadi? Aimi ke? Siapa yang tanya? Oh, saya lah. Aimi yang tanya tadi kan? Saya lupa nak tengok dalam saya punya ni Google Meet. Okay, betul. That is a good concern. Kenapa kita bubuh game as the vertex? Kenapa tak bubuh people as the vertex? Yes, exactly. Betul juga. Situation yang dia beri dalam example 15 ni is apa dia tahu? Is that every student has only 2 games that they like. Katakanlah tiba-tiba ada seorang ni Rajan ni sebenarnya dia pun suka badminton juga. Katakanlah Rajan pun dia ni tiga game ni pun dia school player lah contohnya kan. Macam mana kita nak tambah tu dalam gambar raja ni? Chess, football, Rajan, kemudian badminton. Dah jadi masalah dah tau. So, sebab itulah mungkin Syafiq kata macam salah je kan. So, jawapan yang dalam buku teks ni dia macam dia hanya fit untuk situasi yang dia beri ni. Apabila pupils ni Edmund, Azwan, Rajan, Aina, Maria hanya suka 2 saja game. Tidak lebih daripada tu. Kalau lebih dari tu, then we cannot even draw a network diagram like this. You have to be differently now. So satu lagi tadi Aimi cakap tadi, why not we do vertex dia nama student. Rasanya ada hantar kat sini tadi. Apa dia ni? Tapi saya buat sports as the vertices. Cuma saya tanyalah kenapa kita tak boleh buat the people as the vertices. Mungkin boleh, tapi kita akan dapat satu lagi complication nanti. Okay. Saya sebenarnya apabila tengok problem macam ni, Bing, okay, saya sebenarnya pernah jadi software engineer, pernah buat programming. Kalaulah masalah macam ni, saya tak buat cara textbook ni buat. Saya akan buat apa tahu? Kesemuanya admin game ni semua pun jadi vertex. Itu saya punya cara. Kalau saya programmer, kesemua benda ni semuanya vertex. Link tu saya akan buat separately. Saya akan bagi nama yang asing, yang berasingan. Dan itu akan lebih fleksibel lagi. Just in case kalau Rajan pun suka netball. Netball kan untuk perempuan saja kan. Tapi kata kalau Rajan pun suka netball juga. Contohnya lah. Ataupun Aina pun suka juga football. Jadi tak adalah kita jadi masalah. Macam mana kita nak buat ni? Rajan tiba-tiba suka chess, football, kemudian netball. Netball kat mana? Netball kat sini. Macam mana kita nak bubuh satu lagi link Rajan kat sini? Rajan dah ada kat situ. Nak buat satu lagi link nama Rajan. Mana boleh? It has to be unique. Jadi ini dia masalah dia.
dengan skema jawapan dalam buku teks ni. Jadi kita kena fikir sendirilah. Sebab tu saya cakap tadi, topik ini sangat-sangat subjektif. Dia ada macam-macam cara untuk menyelesaikan the same problem. Faham cikgu? Faham ya? So this is a very interesting topic actually ya. Jadi kita akan nampak jugalah perbezaan pendapat di antara beberapa orang. Macam pendapat saya dengan pendapat editor buku teks ni memang sangat berbeza. Saya tak setuju dengan skema jawapan dia. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada cikgu. Okay, so Cikgu, sorry, jawapan cikgu tadi, kalau kita pakai the people as the vertices, dia akan macam nak kenatkan netball dengan tapi boleh je kan? Boleh je kan? I mean, why don't you try that and tell me what you find? Yeah, sure. Okay, try that. Kita tengok apa masalah je nanti. Okay? Alright. Okay. Terima kasih, cikgu. Alright. Assalamualaikum. Saya akan bagi homework yang mana saya mark sebagai homework tadi tu. Okay, all the best ya. Okey cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Alright, sama. Cikgu.